sudah. Kepala rambut kena dye penuh. Maknanya macam kita kata tadilah, kalau nak mandi ya, kalau nak cukup pun basuhlah. Nak basuh macam mana benda duduk dalam, cucilah dye dia tu, ya. Kalau nak cukup tu dia saja, tinggal rambut dia, tak simpan. Dan biasanya orang mati ni dia orang tak cukup lah, biar itu yang orang bawa sekali, mandi sekali dengan apa yang ada pada dia, ya. Rambut-rambut dia tu kalau dah ada dye tu cucilah, ya. Kalau dah tahu dah ada dye, maknanya kita cuci, ya. Cuci rambut dia, kita tak keluar. Kalau tak keluar nak bagi sampai juga, macam mana? Terpaksa cukup lah. Terpaksa cukup lah kalau dah tak boleh sampai air, ya. Kalau tidak, kesiannya, ya, arwah ni mandi dia tak sempurna, tak, saya pun tak pernah lah pakai dye ni, tak tahu lah keluar tak keluar, punya tak keluar tu. Masya Allah. Tapi kalau yang pakai dye macam mana, ya, di kuku tu mungkin tak keluar lah tu. Fikir dululah. Kalau di kuku tu kena buang lah, tidak, yalah banyak ni kan, kita nak pergi sampai air masa mandi dia tu. Kalau yang kuku tu boleh kita fikir buang, takkan nak cabut kuku dia lah, kesian, sakit dia pula, ya. Jadi sama kan, rambut tu tak apalah, kalau dah tak boleh juga buang, dah cukup lah, ya. Cukup, maknanya mandikan untuk jenazah dia tu. Sopo ada juga kalau tatu ni, ya, tatu. Itulah duduk dalam dah tu, kita nak buatnya, ya. Yang itu nak buat tawakal aja lah, bagi mandi saja lah, nak buat macam mana dah tak boleh keluar, ya. Nak bubuh tatu kat badan penuh, ya. Mandi, benda tu duduk dalam tu, ya. Maknanya kalau dah tak boleh yang yang dalamnya dah tak boleh nak keluar, kalau yang tatu tu kena cakap yang kita boleh bagi mandilah, bagi mandilah, jumpuh tu, tonyohlah situ, ya, basuh tu, tatu tu kalau tak nak keluar, itulah yang kita boleh buat, dekat yang kita mampu lah, ya. Memang adalah yang tatu ni pun, ya, budak haji, ya Allah, satu pun ada, yang itu tu kadang-kadang yang mati kejut tu, ya. Oh, aksiden mati, tengok bukan lagi mandi, ya Allah, ya. Kalau dia mandi tengok ada tatu pula dekat badannya, ya. Itu tak boleh nak buat apa lah. Kalau boleh buat pula, kita buat pula lah. Kalau tak boleh, mandilah dengan apa yang ada tu, ya. Simpanlah dia dengan tatu-tatu. Jangan pakai. Memang dia tak tatu tu pun biar dia bawa ke akhirat, ya. Buat tatu kat badan. Ya. Kalau masa muda-muda dulu ada semua orang yang tak mandi, dia mandi tapi dia tak tahu cara tu, dia mandi cuma-cuma kan. Tapi bila tua tu dia baru belajar, benar-benar dia pandai mana amalan dia tu. Tapi itulah apa namanya, dalam keadaan ni kalau memang sebenarnya lah, memang sebenarnya dia tak tahu, ya. Memang dia tak tahu pun. Belajar kat sekolah dia belajar, tapi dia lupa ke apa ke, dia tak detail, tak tahu benda-benda tu. Dia tak detail, dia kena panggil ustaz tu balik, "Mai ustaz, pasal apa tak detail kat saya ni?" Ini cari ustaz tu kepala duduk lah, tak ustaz mati lah, ya. Tapi kalau dalam keadaan yang tak tahu, ya, tak tahu jahil, tak tahu macam mana, kita harap ghufiralahu ma taqaddama, supaya Allah mohon supaya Allah ampunkan dosa kita yang lalu sebab kita tak tahu, ya. Tapi kalau sengaja dah tahu, dia sengaja buat mandi lebih kurang sudahlah, pun tahu tu, mandi buat lebih kurang tak boleh. Tapi kalau dia tahu, dia kena buatlah, ya, secantik yang boleh, mengikut apa yang diminta. Kalau tak tahu tu ambil cerita lah, tak tahu nak buat macam mana, ya. Bila tak tahu tu yang sah atau tak sah tu saya kira lah, tapi yang kata dosa tu kita berdosa lah, pasal tak tahu. Dah tahu dah kita tak tahu. Pasal apa? Tapi bagi tahu, syarilah bagi tahu. Belajar sana datang surau, datang masjid, apa cerita, lama dah orang cerita. Tapi kita tak kisah je, orang baca kitab ke, orang ceramah ke, orang tazkirah ke, orang apa, kita ambil tak kisah je. Itu dosa kita lah. Itu dosa kita pasal kita tak ambil kisah yang tu.
Tapi oleh sebab kata nak sah tadi, sah lah sebab kita tak tahu, ya. Dosanya sebab kita tak mau cari ilmu beritahu, ya. Setakat yang kita rasa mungkin hak ustaz bagi itu kita rasa cukup dah, ya. Itu makna kita tak tahu dulu, ya. Kita rasa kita tahu macam tu, rupanya tak tahu. Lagi bang ustaz baru sedap kata, oh rupanya aku tak tahu. Tak apalah, yang tu nak buat macam mana, yang dah lepas tu lepas lah, ya. Yang ke depan ni betul ya. Jadi dalam keadaan yang tidak tahu, kita harap Tuhan ampunkanlah, ya, dosa-dosa kita itu yang dah berlaku, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada. Macam mana orang dia ni dia menentukan dia rambut tu macam lilit kan, atau hanya dia pewarna saja, warna saja, walaupun tidak berubah atau satu warna kan, ada kinai, Kinai ya. kinai kita pakai tanah dia warna ada, Warna. dia meluruskan ayam, Itulah saya ingatkan tadi, telus air juga ada, tapi pakcik kata tak, air tak telus. Kalau tak telus, tak tahulah saya pun, kita pun tak pernah berkaitan sampai macam mana tahap sampai air pun langsung tak telus. Tebal pun macam yang tak dudai tu tiup je. Kalau kinai tu dia makna dia ni menutup rambut dia, sekarang dia balut ni, dia balut rambut tu. dia tak hilang semua. Ya. Selakonya. Memang betul tak telus air tak telus kan? Kalau dia panjang mau dia orang tersekat hitam sekali. Dia dudai kalau pakai. Yalah, kalau memang itu memang tak boleh lah. Kalau berjalan hinai, kita pun hinai tu okey lah, ya. Hinai tu tak apa, dia sudah air. Jari kita pasang apa, hinai, pakai hinai di jari pun tak apa, ya. Boleh bubuh janggut ke apa, kuning janggut boleh juga, ya. Nanti tak ada masalah itu, ya. Tapi kalau air tadi disahkan memang betul, memang tak telus air, tak boleh lah, ya. Dia bubuh ni nak bagi hitam ke nak bagi apa? Oh, yang itu yang warna-warna tu, rambut banyak-banyak warna tu. Itulah sayangnya. Ya, di sekolah ni kadang-kadang kita pun terkejut, ya. Terkejut. Pergi sekolah dah perintahnya uniform je kena pakai tudung, dia pakai tudung cantik. Kita pun elok cantik, ya Allah mudah bagus pakai tudung, kita tak tahu. Sekali ada operasi, ustazah lah kata buat operasi, mari ni tengok rambut, buka, ya Allah, macam-macam warna, macam-macam warna. Tapi dah kena pakai tudung, dia sekolah selamat lah, dia pakai tudung, siapa nampak, bila ustazah buat cek, buka, ya Allah, warna-warni. Tapi kalau itu tak perlu air tu memang habislah, angkat haid, main datang bulan untuk mandi tak sah, ya. Bayangnya habislah apa yang dia buat ibadat dia, pegang Quran dan sebagainya, habis, ya. Kalau memang tak terus air, tak sah lah segala mandi-mandi dia, ya. Sekali. Kalau bulu hidung tadi ni kita ialah di dalam kita nak apa nama mengangkat hadas besar ni, yang pertamanya disunatkan kita untuk berwuduk dululah. Sebelum mengangkat hadas tu disunatkan kita ambil sembahyang dulu, ya. Berwuduk dulu. Berwuduk ni mungkin kalau dah habis segala sunat-sunat dia masuk habislah. Air dalam hidung semua pun kita dah masuk dah, ya. Istinsyaq tu, ya, masuk air hidung semua. Cuci peluang hidung ni, kita masuk air, kita sink keluar balik tu, ya. Menyampaikan air dalam hidung tu. Sunat ni kita berwuduk dulu. Wuduk dulu, lepas tu baru mandi, ya, barulah jurus dan niat untuk akad hadas besar, ya. Tapi kalau tak berwuduk dulu pun terus mandi boleh juga, dan tak lepas tu tak ambil wuduk dah, ya.
Lepas tu tak ambil wudu dah. Tak apa, selesai dah. Sebab hak besar ni dia mengangkat hak kecil. Ya. Bila mengangkat ada besar, ada kecil pun automatik terangkat. Tak payah ambil sembahyang dah. Syarat tak buat perbuatan kan. Jangan buat benda-benda yang batal lah. Saya lagi tengah tu bonyok sana benda tu sini last sekali tersentuh juga dia pun kira tak boleh. Tu dah batal balik dah kena wudu pula lah. Ya. Selagi dia tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan dia. Ya. Kalau dia mandi pun, ya. Kalau dia pakai kain basahan, ya, tak apalah. Gosok-gosok mana pun dia ada lapis tangannya dengan kain basahnya tu. Ya. Kalau tak pakai kain, maknanya dia dah tersentuh balik benda-benda yang membatalkan solat wudunya, jadi batal lah. Ya. Tapi maknanya dalam masa proses dia mandi lagi tak apalah. Ya. Kalau dah habis mandi tu, sentuh balik maknanya dia batal balik. Air ketuban, ya. Air ketuban pun maknanya dalam sini kita kata dengan dia tak termasuk dalam benda-benda yang mandi wajib tadi, ya. Ketuban tu tak apa lagi, ya. Masih boleh basuh-basuh lagi dengan sembahyang, ya. Sebab dia tak salin lagi. Mungkin dah keluar tu tapi tak salin lagi. Masuk waktu, ya. Masuk waktu lambat juga bersalin ni, jadi tarak lambat sikit ni. Tunggu sampai kerja-kerja apa. Ya, maknanya walaupun nak keluar air ketuban tu, maknanya dia basuh-basuh, dia masih kena mandi lagi lah. Kena mandi, solat lagi, ya. Mana tadi? Cara mandi yang baik kalau sampai tunjuk. Baik, cara mandi yang baik. Cara mandi yang baik, ya. Ini ditunjukkan pada kita macam mana cara mandi yang baik. Segala amal ibadah yang hendak dilakukan sebaik-baiknya perlu mengikut jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ikutlah cara yang ditunjukkan, yang dipandukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan sebuah hadis mengenai cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dengan katanya yang bermaksud, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi daripada janabah, mandi junub, ya, mandi hadas besar, baginda mulakan dengan membasuh kedua-dua tangannya. Maksudnya sebelum nak mandi, dia basuh tangan dulu, ya. Basuh tangan dulu. Tangannya, kita punya tangan ni kalau nak wudu pun kita basuh tangan dulu, ya. Basuh tangan dulu. Itu yang ditujukan oleh Rasulullah, basuh tangan dulu. Menurut riwayat Muslim, kemudian baginda mencurahkan air dengan tangan kanannya ke atas tangan kirinya. Tangan itu sebagai ceboknya, ya, dia ambil dengan tangan kanan ini, disiramnya untuk tangan kiri, untuk basuh tangan kirinya, ya. Lepas itu lalu membasuh kemaluannya, barulah dibasuh kemaluannya. Jadi ini yang Rasulullah tunjuk. Jadi kita pun, ya, maknanya sebelum kita mandi pun memang kita diminta, ya, basuh dulu, ya, cuci dulu alat-alat kelamin kita itu, ya, sebelum kita mandi, ya, basuh dulu, barulah kita mula mandi, ya. Ini yang ditunjukkan oleh Rasulullah, makna basuh tangan dulu, ya, basuh tangan kedua tangan dia, lepas tu baru dibasuhkan kemaluan dia, barulah dia mula mandi, ya. Mandi Rasulullah pun bukan banyak air, ya, tak banyak pakai air pun. Kita ini sampai nak kering ekolah tu punya mandi, ya. Serta selesai air tak habis lagi, kita puas lagi mandi, ya. Biasa dengan keadaan yang
tempat yang tak ada air. Kita ni tempat yang banyak air, ya. Tak ada masalah lah. Bagi orang yang tempat yang airnya terhad, ya, maka dia jimat air, ya. Kita pun disuruh walaupun banyak air, ya, supaya tidak membazir air, ya. Buang air yang berlebihan, ya. Yang sekira dah sah mandi, dah cukup dah mata dah badan, ya, kita yakin dan percaya semua badan kita dah kena air, semua anggota dah kena air, elok nak berhenti lah tu, ya. Kalau tak membazir. Tapi sebab air tu main murah sikit, ya, kena pula air peri, ya, air sungai ke air puan, mandilah, ya. Tapi dalamnya Rasulullah berkata, ya, dalam beruduk pun ada orang membazir, ya. Maknanya buat lebih-lebih, ya. Kalau basuh tangan tu 3 kali, dia tak cukup 3 kali, 1 kali, 5 kali, 3, 4 kali tu tak cukup, 4 kali, 5 kali. Pasal apa? Was-was, ya. Duk basuh tu tak puas, basuh muka saja tak berapa kali dia basuh. Orang kata 3 kali dia tu basuh, tak puas hari. Dia rasa tak yakin, kena semua muka dia tu. Itu masuk dah letak penyakit dah tu, ya. Penyakit was-was, ya. Yang tu kalau diikut selalu jadi tabiat payah, ya. Kita buat tu kita yakin, ya, berhentilah. Buatlah pula yang lain. Kalau dia ikut tu memanglah, ya. Kadang-kadang dia tengok kawan kita yang ada was-was, ya Allah kesian. Kita dah habis lama dah ambil wuduk, dia tak habis lagi. Duk basuh muka tak habis lagi. Mandi tapi air telaga lah, ya. Mandi dengan air telaga, duk cebok air, basuh muka. Saat lagi tengok cebok, basuh muka lagi. Ya. Dia tak yakin tu, buat-buat, ya. Baik, ya, maknanya kebetulan ni ada saya tak cari pula dia punya tu. Baik, di dalam ni ada sepotong hadis lagi, ya. Kita lihat dalam kertas lembaran yang dibuat ni. Contoh ni, menurut hadis di sisi Al-Bukhari yang diriwayatkan daripada kebetulan itu, ya, Aisyah radhiyallahu anha, bukannya Maimunah, ya. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, baginda membasuh kemaluannya dan kekotoran yang mengenainya, ya. Maknanya sebelum nak mengangkat hadas, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasuh kemaluannya dan kekotoran-kekotoran yang ada, ya, mengenainya, yang ada dekat di situ, ya. Mungkin ada kesan-kesan apa-apa di situ, maka disucikan, dibasuhkan dulu. Kemudian baginda berwuduk. Habis dah basuh apa semua dah, tangan-tangan apa semua tadi. Lepas tu basuh kemaluannya, lepas tu dia berwuduk, ya. Kemudian baginda berwuduk sebagaimana wuduk sembahyang. Ikutlah wuduk kita sembahyang tu. Kemudian baginda memasukkan jari-jarinya ke dalam air, ya. Masukkan jari-jarinya ke dalam air. Kalau airnya lebih dari kolah lah, boleh tak rendam masuk, ya. Memasukkan jarinya ke dalam air, lalu menyelati dengannya pangkal-pangkal rambutnya. Dia seluruh tangan dalam air, ya. Lepas tu dia sapu air tu ke kepala dia, ya. Menjelati dengan pangkal rambutnya. Ini kalau kita pun ada shower tu, sualah tangan kita, ada tangan kita bagi basah apa semua, kita bilum kepala kita, ya, pangkal rambut itu, ya. Ini yang Rasulullah mandi, sebab dia mandi airnya tak banyak, air sikit saja, ya. Kalau dalam baldi, kita air kita tahan dalam baldi, ya. Kita buka pipe juga, tapi kalau baldi tu yang ada tu memang dah tak cukup. Tak cukup 2 kolah, tak boleh lah, ya. Kecuali baldi tu mencukupi 2 kolah, ya. Air kita masuk tu tak apa, dia tak, air tu sentiasa cukup, dia tak kering sebab air masuk, ya. Sebatan tu masih sama, dia tak kurang daripada tu. Okeylah, tapi kalau baldi itu saja kita celup, memang dia ada. Celup pertama boleh lah. Celup pertama boleh. Dapur
Nak celup kali kedua dah tak boleh dah. Ya, air tu dah kita pakai, ya, dah mustakmal. Kalau airnya masuk memanjang tu dalam takungan yang memang cukup 2 kolah tu, tapi air sentiasa turun, maknanya dia sentiasa penuh, dia sentiasa 2 kolah. Dia tak kurang daripada itu. Tu tak apalah. Nak celup tangan itu, kita sapu kepala, ya. Kemudian baginda mencurahkan air ke atas kepala sebanyak 3 cedok, ya. 3 cedok tangannya ke seluruh kulitnya. Itu maknanya sikit je mandi, tak banyak air pun, ya. Tadi mula dah celup dah kepala, ya. Pangkal-pangkal rambut tu. Lepas tu ambil air, ya, 3 dengan tangan dia, cedok tu dia siramlah daripada kepala dia habis ke seluruh badan dia, ya, sebanyak 3 cedok tangannya ke seluruh kulitnya. Tapi 3 cedok tangan dia tu boleh rata semua badannya. Boleh. Kalau kita buat cedok 3 tangan, 3 kali ukur tak rata juga. Jadi, ya, maknanya tak boleh kita bagi rata juga. Tapi Rasulullah boleh buat rata, ya. Tak tahu lah macam mana Rasulullah buat. Kalau kita boleh buat, alhamdulillah. Maknanya iman air, ya. Maknanya setakat itu pun sudah sah mandi yang Rasulullah buat, ya. Dengan hanya 3 cedok tangan dia saja, ya, boleh selesai dalam keadaan besar. Kalau kita tak cuba lah, ya, 3-4 tu lagi dah. Tak pakai shower tu baru dia buat, ya. Mula dia yakin, ya. Tapi bagi orang-orang yang duduk di negeri yang air tak ada, ya, airnya terbatas, memang itulah, ya, yang dia buat. Sejimat yang boleh, jadi air tu boleh rata semua. Kalau berwuduk pun air 1 botol je, ya, boleh selesai wuduk dengan air 1 botol saja, ya. Kalau biasa kadang-kadang kita musafir naik gunung ganang mana-mana nak jumpa air nak sembahyang, ada bawa air dalam botol tu je yang ada nak boleh sembahyang, pakai. Maknanya kena latih biasa. Kalau tak biasa pun berlatih dah pernah guna macam mana ambil sembahyang air 1 botol saja, ya. Jadi budak sekolah kadang-kadang kita ajar juga, botol yang besar lah ini kecil tu, ya, yang besar sikit tu. Cuba ambil wuduk dengan air sebotol ni saja, ya. Maknanya dia ambil, maknanya yang wajib kan muka sekali basuh saja, bagi rata terus. Kali pertama tu bagi rata semua, habis. Di tangan pula, kalau rata dah sekali tu, sekali je bagi sapu, ya. Maknanya cukup lah sebotol. Itu dalam keadaan yang kita darurat air, ya. Kalau kita banyak air tu tak ada masalah lah. Jadi Rasulullah tunjuk yang ini cara pada kita dalam keadaan yang macam ini. Maknanya hanya sekadar dengan 3 cedok saja boleh juga nak angkat ada besar, ya. Jangan beralasan nanti pasal apa tak sembahyang tak ada air, ya, tak ada air nak ambil sembahyang tak boleh, tak sembahyang, ya. Jadi ada air sikit pun boleh. Kalau tak ada lagi tu nak buat macam mana? Tayamum sajalah, ya. Itu masalah dia, boleh selesai dengan tayamum kalau dah tak ada air. Selagi ada air, gunalah. Jadi yang Rasulullah tunjuk ni memang jimat lah, ya. Jimat air. Perempuan-perempuan yang mandi kerana haid, ya, sunat menggunakan sedikit kasturi atau benda-benda lain yang agak wangi untuk membasuh dan membersihkan kesan-kesan darah dan bau yang tidak menyenangkan, dengan cara melerakkan wangi-wangian itu di atas kapas dan dicalik ke dalam faras, sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tak ada betul, ya, adanya betul. Uzi faridatan min miski fatatahhari biha, ya. Maksudnya ambillah sedikit kasturi kemudian bersihkan dengannya. Maknanya untuk hilangkan bau-bau, ya. Zaman tu tak ada sabun pun, ya, sabun tak ada macam kita hari ni.
Jadi benda-benda yang wangi, hasil-hasil tanaman tumbuhan yang ada yang wangi-wangi, untuk nak hilangkan bau, maka gunakanlah kasturi. Hari ni kasturi pun ada, kalau nak guna pun boleh gunalah kasturi itu. Tapi kalau tak nak guna kasturi, ada sabun yang nak menghilangkan bau-bau, bau-bau yang busuk itu, menaikkan bau-bau yang wangi itu, yang bersih, yang harum itu, maka kita gunalah. Maknanya di sini mandi hadap bersabun bagi perempuan yang datang bulan mengangkat hadap besar, maknanya disuruhlah mandi itu biarlah pakai sabun lah, dan bagi wangi sikit, jangan mandi air saja tak sabun, mandi bersabun lah. Gunalah pewangi-pewangi yang dibolehkan untuk kita membersihkan tubuh badan kita, dan yang ini dia kata untuk kita cuci, atasnya daripada kemaluan itu untuk dicuci dengan benda-benda itu supaya tidak untuk menghilangkan bau-bau dan sebagainya. Maka disunatkan menggunakan kasturi. Walaupun kita mandi pakai sabun, cuci itu sunat juga, pakai tak pakai sabun itu tak dapat sunat. Pakai hak wangi-wangi, sabun-sabun hilangkan bau-bau itu adalah merupakan benda-benda yang sunat. Jadi dah mandi tu carilah kesempatan, memang dah ada buat pun, memang ada buat pun, dan ada yang setengahnya tak boleh dah. Tak boleh dah kalau mandi tak pakai sabun. Dia nak cari juga sabun, mandi nak cari sabun, kalau dia mandi tak sabun dia tak buat, dia nak cari juga sabun, pakai sabun baru dia buat mandi. Maknanya untuk kita hilangkan bau-bau itu, sunatlah cari benda-benda yang wangi-wangi untuk menghilangkan bau, Kita mandi dulu bukan sabun tu last lah, kita mandi dah selesai pun, kira dah rata dah, sah dah, habis dah, dah sah dah pun mandi hadasnya, sebelum kita untuk mandi lagi, kita sabun untuk mengakhiri mandi kita tu dengan benda-benda yang wangi lah, ini maknanya digalakkan untuk kita wangi. Sekiranya kita tengok apa peringatannya, sekiranya terdapat najis di anggota badan, maka wajiblah dibasuh najis itu terlebih dahulu. Kalau kita mengangkat hadas besar, bagi perempuan-perempuan yang datang haid ini, angkat hadas besar, maknanya basuhlah dulu, cucilah dulu najis-najis yang ada. Mungkin ada lagi najis kat mana-mana, kena cucilah dulu najis-najis yang masih terlekat di anggota badan, bagi dia hilang dulu, barulah kita mandi. Mandi junub boleh dirangkumi dengan mandi sunat sekali. Mandi junub boleh dirangkumi dengan mandi sunat sekali, mandi sunat tak ada, mandi wajib, lepas tu ada juga sunat mandi, yang disunatkan mandi. Pagi raya, pagi raya, esok pagi raya boleh sembahyang. Pagi raya tu boleh sembahyang dah, kering dah, boleh sembahyang raya. Kita pun mandilah, mandi angkat hadas besar, lepas tu sekalilah dengan sunat hari raya, boleh terangkat dua-dua sekali, boleh dirangkumi dengan mandi sunat sekali. Hari Jumaat orang lelaki, mana lah tahu lepas malam Jumaat tadi baru buat projek, nak sembahyang Jumaat lagi, mandilah sekali, mangkat hadas besar, niat sunat hari mandi hari Jumaat, boleh sekali rangkum dua-dua. Dan Ramadan ni tak ada. Waktu lah Ramadan ni tu je lah. Ada mereka, nak kena bayar pulak lagi. Puasa, dia dah puasa 60 hari. Turut-turut lah tu, tak boleh sedang, puasa sudah, pandai sangat. Yang ketiga ada bulan panas. Yang ketiga dengan syarat tidak menyentuh bulan tambah sikit.
Ini yang mengambil wuduk apabila hendak menyaksikan dengan syarat tidak menyentuh tambahan sikit. Ya. Baik, yang ketiganya mandi. Setelah mandi hadas besar, maka tidaklah lagi diwajibkan mengambil wuduk. Tadilah ya, dah hadas besar dah, tak payahlah ambil wuduk. Walaupun awal tadi dia sebelum mandi dia tak ambil wuduk, ya, bukan pasal dia tak ambil wuduk ni, pasal dia kata dia ambil wuduk tadi. Sebelum mandi tadi dia dah ambil wuduk, maka selepas dia angkat hadas besar habis dah selesai pun dia kata tak ambil wuduk lah, dah ambil wuduk tadi. Ya, walaupun dia tak ambil wuduk pada awal tadi, ya, dia tak ambil wuduk pun, dia mandi terus je. Lepas tu dia tak wajib lah ambil wuduk. Ya, kalau dia nak ambil pergi pun tak apalah. Ya, kadang dah biasa nak sembahyang nak wuduk juga. Ya, tak ambil, tak habis sembahyang pun dia rasa tak kuat, mandi tak perlu wuduk juga kan. Tapi boleh, ya. Tidak lagi diwajibkan mengambil wuduk apabila hendak mengerjakan solat, ya, dengan syarat tidak menyentuh kemaluan dia, ya. Habis dah mandi hadas besar, selesai mandi hadas besar, dia pun tak ada nyentuh apa-apa dah, ya, maka dia bolehlah pergi sembahyang, ya, tak payah dia sembahyang lah, tak wajib lagi, ya. Maknanya kalau dia nak ambil juga sunat lah, bolehlah ambil sembahyang juga kalau nak ambil juga, ya. Itu untuk hadas besar, ya. Biarlah ada besar pasal berjunuk ke, ada besar pasal haid nifas ke, ya, wiladah ke, maknanya samalah dia punya peraturannya. Maknanya wuduk, kemudian angkat hadas besar, lepas tu tak payah ambil wuduk dah, tak wajib lagi dah nak ambil wuduk. Kalau nak juga tak ada masalah ambil lah, ya. Cara-cara mandi wajib. Sebelum tu ada apa-apa? Tentang rupanya haid, bila mana dia dah suci dah haid dah tu, kan? Contoh kalau kita biasa dah 10 hari dan hari ni masuk ke 8 tu, kalau dia suci dan dalam tu, kemudian dia mandi wajib. Lagi tu subuh wajib dia dapat teknikkan. Kemudian subuh kita sembahyang. Dan dalamnya waktu duha, bismillah ada darah sikit. Dan maknanya dia tak sempat sangat. Kemudian bila main waktu duha, kalau dia cek-cek angkat darah sampai berasa memang tak ada darah. Dia nak kena mandi wajib semula. Dia perlu dulu. Pasal dia dia buka. Dia lepas dia subuh dia sembahyang lah. Lepas subuh main lah. Duha tadi ya? Duha tadi dah ada sikit. Dia pasti dah tu ada lah benda tu. Maknanya dia tak sembahyang lagi. Dia tak sembahyang lah, dia dalam beradah lah. Dan dia dapat main duha masa dia datang memang tak ada. Dia pegang kata dia sembahyang lah. Kalau dia sembahyang lah. Kalau dah habis balik, berarti clean balik, ya, clean balik tu ada mungkin tadi sekejap balik, ada lagi tak tu subuh dia sebenarnya tak habis lagi, lepas tu dia keluar lagi. Kalau yang pasti dah sebelum zuhur tu dia memang tak ada. Dia kena, kalau dia yakin, dia percaya lah yang lepas duha, yang duha tu memang darah tu, nanti kena mandi semula. Mandi semula. Dia mandi pertama ni tak sah. Dia tak kering, dia lah tak kering lagi. Dia kena mandi semula, dia tak macam orang isi Allah. InsyaAllah dia dalam tempoh. Dia kalau dah cukup tempoh, main kena hantar juga lah. 16 tu dah ada. Jadi pun dia bukan dia masuk istilah buat ada lepas tempoh 10 hari dan 15 hari. Balik kepada Allah. Itu pun mandi sekali, kemudian kita jadi wuduk. Okey, tak ada, kita terus sikit ya, kita masuk dalam wuduk ini sampai sunat. Biar Partai sikit. Perkara-perkara, cara-cara mandi wajib. Perkara wajib. Yang pertamanya mestilah niat, ya. Mestilah ada niat untuk mandi hadas
mengangkat hadapan besar. Ya. Berniat untuk mengangkat hadapan besar. Yang tadilah nawaitu raf'al hadasil akbari lillahi ta'ala. Ya. Dia berniat nak mengangkat hadapan besar. Ada maknanya tak boleh terlupa lah, tak boleh terlupa lah, kena ingat lah tu. Mandi ni ada kadang-kadang dia mandi terlupa, dia terlupa dia berada di dalam keadaan junub, ya. Dia pun mandi biasalah, pagi mandi terlupa yang kata dia mandi junub, ya. Nak kena mandi junub, tak sah lah mandi tu, ya. Maknanya dia kena niat juga mandi, ya. Bahawa dia mandi pagi ni adalah mandi untuk mengangkat hadapan besar, ya, bukan mandi biasa, ya, mandi biasa yang biasa-biasa dalam hadas, ya. Dia ingat bahawa dia mandi ni memang untuk mandi angkat hadapan besar, ya. Dia tahu dalam hati dia bahawa yang dia mandi ni adalah mandi hadapan besar, ya. Kemudian yang kedua, membasuh seluruh badan yang zahir dengan air termasuk kulit atau rambut. Tadi kita jelaskan, ya, kulit-kulit ataupun rambut. Ya. Air hendaklah disampaikan ke bahagian dalam rambut dan pangkalnya, maknanya sampai kepada kulit kepala, ya. Air itu mesti juga basahnya tu sampai ke kulit kepala. Dengan setakat rambut je kulit kepala tak basah, ya. Maknanya kena sampai ke pangkal rambut, ya. Ke kulit-kulit yang ada dan ke pangkal rambut. Ada benda-benda yang menutup kulit itu daripada kena rambut, kena kulit itu, maka tak bolehlah dia tak sah lah solatnya, tak sah lah mandinya, ya. Itu kemudian perkara-perkara sunat. Yang pertamanya membasuh kedua-dua tangan di luar daripada bekas air. Jadi kalau dalam air tak boleh lah, kalau air tak cukup 2 kolah. Kalau 2 kolah pun secantik-cantiknya basuh di luar, ya. Angkat jurus dekat luar, basuhlah tangan tu. Kalau tak mau juga nak celup juga, air 2 kolah, lebih 2 kolah tak apa, celup lah. Kolah rumah kita besar, ya. Kita pun celup dan, ya. Boleh kita buat begitu, makna basuh kedua tangan di luar bekas air kita. Itu yang sunat, ya. Membasuh kemaluan dengan tangan kiri dan juga segala kekotoran yang ada pada badan, itu juga sunat. Basuh dulu, ya, basuh kemaluan dulu sebelum kita mandi, ya. Buang kotor-kotor yang ada, bekas yang ada, ya. Takut ada lendi-lendi ke, ya. Cuci dululah, ya, basuh dulu. Kemudian habis basuh semua tu, disunatkan kita berwuduk, ya. Ambillah air sembahyang macam mana kita ambil sembahyang biasalah, berwuduk. Lepas itu disunatkan dalam masa kita mandi itu menyelati rambut kepala dengan air, kemudian membasuh kepala 3 kali, ya. Sunat kita buat, basuh dulu kepala, ya. Menyelati rambut tu, takut ada tak sampai, sebab tu disuruh kita cuci dengan tangan itu, ya. Kita selatkan rambut itu dulu dengan tangan yang basah yang dah kita celup tadi, supaya dia pun turut basah, pasti dah dia basah, ya. Rambut panjang lagi lah, rambut pendek lelaki tak apalah, tak dikasih sangat. Kalau buka rambut panjang tu sampai ke bawah-bawah dia tu, ya. Rambut panjang maknanya sampai bawah itu pun tak kena dibasahkan juga, ya. Membasuh bahagian kanan dahulu, kemudian kiri. Kalau jus dengan cebok, siramlah sebelah kanan dulu, ya. Lepas tu baru sebelah kiri. Kalau pakai shower, suarlah badan sebelah kanan dulu, lepas tu baru bagi suar sebelah kiri, ya. Kepala tu, ataupun tidak kepala ke ambil sebelah kanan tu, ya. Kepala tu tak pasal belah je, tak perlu masak dulu. Habis dengan badan ni sebelah, lepas tu dia bagi sebelah lagi kepala dengan badan.
boleh jugalah, ya. Itu dia yang nak sunat. Terus kepala dulu pun tak ada masalah. Tuak duduk terus waktu habis kena kepala dulu roll semua sekali. Tak ada kiri kanannya, ya. Tak ada sunat kiri kanan. Menggosok tubuh dan berturut-turut dalam membasuh anggota. Menggosok tubuh dan berturut-turut dalam membasuh anggota, ya. Kalau nak ikut, ya, anggota wuduknya, ya, ikutlah tertibnya. Pada sebelah kanan dulu, tangannya dulu dia pergi, ya. Lepas tu sampai ke tangan, dia pergi kaki, ya, turun ke bawah tu dah mandi diri tu habis turun lah, ya. Tapi gosoklah, ya. Gosok ikut tubuh badan itu, ikut urutannya. Kalau urutan tu jangan gosok kaki dulu, ya. Badan kita kalau kita mandi tu tunjuk kaki dulu, biarlah gosok atas dulu, kepala ni muka atas. Lepas tu turun sampailah ke bawah. Kaki dah last sekali digosok, ya. Jangan gosok dulu tu, dibasuh kaki dulu, cuci kaki dulu, naik ke atas tu disosang. Badan kita atas ke bawah, ya. Mengambil air dan membasuh ke semua tubuh yang berlipat sendi-sendi itu, seperti kedua-dua telinga, ya. Lipatan-lipatan perut dan dalam pusat dan ketiak. Semua ambil pusat pun. Pastikan kita ratakan air sampai dalam semua ketiak kita semua ambil, ya. Dalam pusat pun memang, ya, kalau mandi lama dia basah lah. Kalau mandi sat kadang-kadang dia tak basah. Tak basah sama ada tahi pusat, ya. Dia ada juga tukang kaji tu, korek tu ada. Dia dekat daki lama-lama dia jadi daki tu lama-lama dia keras duduk celah-celah orat tu, ya. Itu pun kalau mandi lama dia basah lah. Daki tu dia kena air dia lembab, ya. Dia lembab, dia basah. Tapi kalau mandi tonjok korek juga sikit, dia keluar lah daki tu, ya. Barulah cuci, tak adalah pusat tu daki. Kadang-kadang memang kita pun tak kadang mandi tu, ya, tak kisah pusat ni, ya. Sekali-sekali kalau kita buat tengok pokoknya ada, ya. Ada daki dia dulu, naik habuk lapar dia duduk dalam orat-orat tu, dia keras, ya. Dia keras dalam tu. Lepas tu kita tak ada buat orang keluar, kita buat keluar, dia keluar, ya. Yang kuku panjang, ya. Kuku panjang, tak gerak kuku tu, ada lipan kuku tu lah. Jadi bawah-bawah kuku tu, ya, kena pergi sampai air. Kalau ada kuku yang kadang-kadang ni hak kerja komen kata, ya, kuku dia tak boleh nak putih lah, ya, minyak dia lekat hitam di tepi tu, ya. Dia berkerak tepi-tepi tu. Yang tu pun kalau mandi tonyo-tonyo lah, ya. Tonyo-tonyo bagi sampai juga air, dalam yang hitam tepi-tepi kuku, ya. Membasuh sebanyak 3 kali sebagai kias kepada wudu, ya. Maknanya kalau nak jurus tadi paling pun maknanya 3 kali lah. Kalau puas lah 3 kali, sebagai kita wudu. Jadi Rasulullah buat 3 cedok tangan dia, ya. Dia tak buat 2 cedok tapi 3 cedok tangan. Tapi membasuh semua badan itu sebanyak 3 kali sebagai kias kepada wudu, ya. Kalau nak jurus sekali, kita pun tonyo badan kita, pastikan air dah rata apa semua. Ambil lagi, jurus lagi, ya. Tonyo lagi, pastikan mana-mana apa semua. Masuk lagi kali ketiga, yakin dah semua dah kena. Kalau nak berhenti pun cukup dah tu, ya. Tapi kadang-kadang tak buat, ya. Tak puas mandi juga, nak mandi lagi, lebih pada 3 kali kita buat, ya. Tak apalah, tapi disunatkan ini dia kata 3 kali macam dulu. Kalau nak lebih juga, sampai kita yakin lah, ya. Sampai kita yakin habis semua benda-benda itu telah sampai air. Cuma kalau dah terlampau banyak sangat, ya, dia jadi membazir balik lah, ya. Jadi membazir balik. Nak bayar air banyak habis, ya.
Dah tengah hari dah habis dah. Waktu subuh habis. Mayang. Maknanya tadi dia mandi tu memang dia kena mandi lain lah. Dia kena mandi lain sebab dia terlupa niat, dia tak sah mandi tadi tu. Tengah sembilan subuh lah. Habis sembilan subuh lah baru teringat kata mandi tadi tak niat ya. Tapi memanglah kalau dia tak mandi balik, adakah seterusnya dia akan berada di dalam keadaan mandi yang tak sah tadi? Bila dia teringat, dia kena pergi mandi balik. Sembahyang yang tadi yang dia buat tadi qada balik ya, qada balik. Mudah-mudahan sebab memanglah tak sah lah. Tapi sebab dia terlupa tadi ya. Ada terlupa teringat. Lepas tu qada lah ya. Qada lah sembahyang yang subuh tadi ni balik ya. Sebab sembahyang subuh tadi tak sah sebab wuduknya tak sah walaupun dia terlupa ya. Terlupa tapi dia teringat balik. Bila dia teringat balik tu dia kena buat balik ya. Itu lebih meyakinkan dia lah. Kalau tidak dia bawa bayang aku tadi macam mana. Sudah mandi tak betul ni, rasa aku takut tak jadi pula. Bila kita qada tu kita yakin dah selesai lah. Hutang tadi tu kalau dikira yang tu sebagai hutang, kita yakin kita dah bayar ya. Kalau tak bayar ni takut. Mungkin macam yang sisihkan tadi semua sama tak sah juga. Kerana kalau dekat cat dah mayang subuh ada orang tengok, ya Allah cat sekeping kat ini ya. Wah, kenalah buat semula ya. Walaupun nak ambil waktu dah macam qada balik ya. Supaya lebih meyakinkan kita bahawa kita tak ada hutang lagi ya. Takut nanti kita berubah-ubah pula boleh iya ke tidak ke. Kalau kita solat mana selesai benda-benda yang meragukan, takut kita sah tak sahkan ya. Tapi sah dah tentu dah itu apa nama mandi tadi tak sah lah ya. Sebab kita lupa. Kalau seterusnya sampai tak ingat tu macam mana? Dia pun lupa terus. Itu tak dia nak buat apa lah ya. Ini dia ingat baru sembahyang subuh, lepas sembahyang subuh dah teringat balik. Dah tadi tak niat ya. Baik, jenis-jenis mandi sunat. Mandi sunat. Ini benar-benar sunat lah mandi ya. Mandi kerana hendak pergi solat Jumaat bagi orang lelaki sunat mandi ya. Kalau duduk di rumah lah di pejabat, jana yang tak dapat lah sunat mandi. Kalau ada rajin juga pejabat tu dia bawa tuala apa semua ya, di bilik pejabat tu ada bilik mandi. Kalau dia dakkan sunat tu bolehlah mandi ya, mandi. Kalau di rumah lagilah senang ya, tak ada masalah. Sebelum nak pergi masjid mandi dulu ya. Mandi dulu. Kadang-kadang sejuk tak mandi ya. Bila kena sejuk musim hujan ke ya, waktu tengah hari nak pergi masjid tu sejuk lagi, dia pun tak mandi, tak dapat sunat ya. Disunatkan mandi pada hari Jumaat sebelum pergi solat Jumaat. Mandi 2 hari raya Aidilfitri dan Aidiladha. Hari raya tu kena mandi. Anak-anak kena ajak bagi mandi, tolong bagi mandi dia, tolong niat kat dia ya. Tolong niatkan kat dia, kita tolong mandi kat dia ya, supaya dia biasa, dia tahu bahawa hari raya ni mandi kita niat ya. Mana tahu dah kita pun tak ajak ya, mandi kita mandi kita ya. Dia mandi sendirilah, dah dia niat kita pun tak tahu, dia pun tak tahu mandi raya dia kena niat. Sampai dah dewasa, muda remaja, jadi remaja duk mandi raya tak niat pun mandi. Orang kata mandi raya lagi, mandi dah, dia mandi macam mandi selalu lah ya. Rupanya ada niat dia, maknanya kena ajak dia, kena niat mandi raya ni, pagi-pagi raya tu mandi kena niat dengan mandi macam hari tak raya ya. Kadang-kadang bila anak dia tak diajar begitu, dia sampai dia besar, dia dewasa, dia tak tahu lah. Sampai dah ketua dia tak mandi, dia mandi raya tak niat pun ya. Mandi selepas memandikan mayat. Orang yang bagi mandi mayat ya, lepas dia bagi mandi mayat, dia sunat dia mandi ya. Sunat dia pergi mandi. Mandi selepas sembuh daripada penyakit gila. Ini kalau orang yang ada
masalah penyakit ini, ya, mana bila dah lega, dah elok, dah sembuh dah, ya, disunatkan dia mandi, ya, mandi untuk apa? Selepas penyakit ini, ya. Niat tu dah Ustaz. Niat. Saja aku pergi gila. Saja aku mandi, sembuh daripada gila, ya. Kalau nak niat aku tak buat niat lah, ya. Saja aku mandi kerana hilang daripada penyakit. Hilang penyakit, no? Ya, murah kan? Allah sembuhkan penyakit, ya. Mandi.